nama Allah yang amat pemurah lagi maha penyayang. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Dalam surah Al-Ra'd, yaitu kebenaran Al-Quran, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesempurnaan ilmunya. Alif Lam Mim Ra. Huruf-huruf pada permulaan surah ini ialah satu mukjizat Al-Quran sebagai bukti wahyu Allah, kerana orang Arab sendiri tidak mampu untuk menghasilkan ayat-ayat sedemikian. Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, daripada Tuhanmu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Oleh sebab perpecahan keras kepala dan munafik, الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Allah lah yang meninggikan langit tanpa bertiang, sebagaimana yang kamu melihatnya. Kemudian dia bersemayam di atas arasy, iaitu yang berkuasa, dan dia menundukkan matahari dan bulan. Tiap-tiap satu daripada kedua-duanya beredar antara satu masa yang telah ditetapkan sehingga berlaku hari kiamat. Allah lah yang mentadbir segala urusan. Dia menerangkan tanda-tanda kebesarannya. Semoga kamu yakin kepada pertemuan Tuhan kamu untuk menerima balasan. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين
يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan dialah yang menjadikan bumi terbentang luas dan menjadikan padanya gunung ganang berdiri kokoh serta sungai-sungai yang mengalir daripada tiap-tiap jenis buah-buahan dan dijadikan padanya berpasangan jantan dan betina. Dia juga menutupi malam dan dengan siang yang silih berganti. Sesungguhnya semua itu mengandungi tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Dan di bumi ada beberapa bahagian tanah yang berdekatan tetapi berlainan keadaannya, iaitu ada tanah yang sesuai untuk tanaman dan ada pula yang berpasir serta masin yang tidak sesuai untuk tanaman. Ada yang berwarna merah, putih, kuning, hitam, berbatu, gembur, keras, lembut dan lain-lain. Dan padanya ada kebun-kebun anggur, berbagai jenis tanaman serta pohon-pohon tamar, iaitu kurma yang berumpun dan yang tidak berumpun. Semuanya disiram dengan air yang sama. Dan kami lebihkan buah sebahagiannya daripada sebahagian yang lain dari segi bentuk, rasa dan baunya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda, iaitu kebesaran Allah bagi orang yang berfikir serta memahaminya. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ
خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Dan jika engkau berasa heran, wahai Muhammad, maka lebih mengherankan perkataan mereka yang kafir itu yang mengatakan, apabila kami telah menjadi tanah, benarkah kami akan kembalikan, dihidupkan semula dalam bentuk makhluk yang baru? Mereka itulah orang yang kufur kepada Tuhan mereka, dan merekalah yang dibelenggu dengan belenggu pada leher mereka, iaitu mereka akan diseret dengan belenggu itu ke dalam api neraka, dan merekalah juga ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Sadaqallahul Azim. Benarlah Allah yang Maha Agung. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini, tetamu kita Tuan Syekh Abdul Karim Omar Al-Malki, iaitu Masjid Negeri Selangor di Shah Alam, akan menyampaikan kuliah di pagi yang mulia ini yang bertajuk Persiapan Bulan Ramadan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala izinkan kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini, rumah Allah yang cukup bagi saya ni sangat memuaskan. Alhamdulillah, di awal pagi tadi kita orang buat qiyamul lail, bermunajat kepada Allah untuk melatihkan diri kita yang serba kekurangan. Kemungkinan sebelum ni kita jarang buat qiyamul lail. Jadi kita dengan barakah, dengan izin Allah, dengan kemuliaan hari ataupun nisfu Syaban, mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita. Tentunya kita hamba Allah yang kerdil, yang banyak kesilapan, yang banyak kelemahan. Jadi kita sama-sama saling memaafkan antara satu sama lain pada nisfu Syaban. Ya, itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita sama-sama memaafkan. Kemungkinan ada orang kita dia minta maaf pada malam raya sahaja. Ya, selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Sebenarnya nisfu Syaban inilah kita sama-sama clearkan kesilapan kita bersama dengan sahabat dan keluarga dan sebagainya. Terima kasih kepada pihak AJK Masjid Pancur Jaya ini yang tak jemu menjemput saya. Walau bagaimanapun, alhamdulillah masih diberi umur, masih diberi peluang untuk kita sama-sama memakmurkan rumah Allah ini. Ramai daripada kalangan kita yang dah rasa jemu duduk di rumah dengan PKP dan sebagainya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala izinkan kita balik pulang ke masjid ataupun kembali ke masjid yang kita rindui. Ya, dulu ada, saya tengok satu video orang Arab, dia getuk-getuk pintu masjid. Dia kata, kenapa tutup? Kami dah rindu. Saya terlintas di hati saya. Saya kata, alhamdulillah, kerana COVID-19 kemungkinan Allah Ta'ala uji kita untuk tutup masjid buat sementara waktu. Tetapi saya ingat, pintu surau, pintu masjid ditutup, tetapi masih pintu taubat. Buka tutup? Buka. Mana masih lagi diberi peluang untuk kita, peluang kali kedua untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai yang tak setuju dengan tutup masjid dan sebagainya, tapi insya-Allah kerajaan kita lebih mengetahui apa kebaikan untuk kita. Kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi tutup, apatah lagi kita. Jadi kita sama-sama mendoakan semoga Allah Ta'ala makbul doa kita. Allah Ta'ala angkat wabak ini insya-Allah. Allahumma inna na'udzubika min hadzal waba. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ni doa ni ramai yang dah hafal ya. Cuba kita baca sama-sama, ulang kaji semula. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya, kemungkinan sebelum ni kita tak pernah doa ya, apa dia doa ini ya. Tapi bila kita dah berhajat, memang kita kena baca doa ini. Tuhan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya bercerita dalam sekitar 25 minit. Ada yang benak bekerja, saya faham pagi ni pagi ada yang bekerja, ada yang cuti. Saya hari ni saya ambil cuti rehat untuk bersama dengan tuan-puan. Dan sempena hari ni genap umur saya 42. 29 Mac saya Allah Ta'ala kurniakan kepada ayah saya, mak saya
pada 1979 di kota suci Makkahul Mukarramah. Kini 42 tahun. Ya, saya tak sembunyikan umur saya. Ada orang kata tua, alhamdulillah makin matang. Ada yang nampak muda, alhamdulillah. Saya pun nak buat juga, nak corner punya nombor dia. Kalau orang tanya, ustaz, umur berapa? 24. Tapi kalau kita 41, kalau kita corner pusing balik 14 ya. 14 nampak sangat tak logik. Jadi kalau orang kata 25 tu nampak macam muda lagi ya. Apapun tuan-puan rahmati Allah, saya tidak ada tak penting bagi diri saya ni hari lahir saya ke apa ke kena rehat, ada. Saya ambil rehat ni sebenarnya untuk bersilaturahim dengan tuan-puan. Saya datang walaupun saya sebenarnya planning awal memang saya nak bercuti dengan keluarga, nak berehat sahaja, tak nak masuk office, tak nak apa, saya nak berehat sahaja, nak fokus pada bersama dengan keluarga. Kebetulan pada nisfu Syaban kita nak baca Quran, kita nak buat apa sahajalah, majlis-majlis ilmu bersama dengan keluarga. Rupa-rupanya rezeki bersama dengan tuan-puan. Jadi saya dah sampai sini pada petang dan saya sempat maghrib dengan tuan dan saya jamak takdim sebab saya nak bawa family saya pergi makan di luar. Kalau saya solat isyak dengan tuan-tuan, kemungkinan pukul 9.30 baru keluar masjid. Ada yang nak bergambar, ada yang nak apa, anak saya dah tidur dah. Jadi saya kata saya sebagai musafir, saya jamak takdim dululah. Dan saya datang solat maghrib bersama dengan tuan-tuan, semata-mata nak tengok wajah tuan-puan. Jadi jangan tuan-puan salah faham ya. Kenapa Ustaz Karim tak baca Yasin ni? Tak ada. Yasin malam Jumaat, Yasin malam nisfu Syaban, mana-mana kita baca Al-Quran, mana boleh kita nak kata tak boleh ya. Yang penting kita baca Al-Quran. Okey, benar khilaf kita tak nak cerita. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Syaban ini ramai daripada kalangan kita, ada yang leka, ada yang ghalid, ada yang alpa, ada yang sibuk dengan urusan-urusan dunia, yang tak sempat nak buat kebajikan, yang tak sempat nak intro, nak latih diri kita. Umpama kita pemain bola, terus masuk padang pada bulan Ramadan, terus qiyamul lail, terus baca Al-Quran, tadarus, terus sebagainya, semangat yang luar biasa, bagus. Tetapi sekiranya kalau tidak ada muqaddimahnya, latihan awal daripada bulan Rajab, bulan Syaban, memang kita boleh baca Quran 30 juzuk pada bulan Ramadan, memang kita boleh berqiyamul lail pada bulan Ramadan, tetapi takut dia tak kesan lama. Ramadan habis, habislah Al-Quran. Ramadan habis, habislah qiyamul lail. Ramadan habis, habislah tadarus. Orang kata bulan Ramadan kita bertadarus, bulan Syawal kita tidur terus, tak boleh lah. Ada orang macam itu tuan. Dia Masya Allah tadarus sampai 3 kali 4 kali khatam. Grup A, grup masjid, grup kawan-kawan lama, grup dekat office, 3 kali khatam. Masya Allah, bagus. Tapi habis Ramadan langsung tak buka Quran, duduk dekat tepi tiang tu sehingga sampai berdebu dan habuk dan sarang laba lah. Nampak tuan-puan? Kita nak ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sangat suka hambanya bila mengerjakan sesuatu benar, dia buat kerja tapi adwamuha. Allah Taala suka buat apa mana adwamuha? Maknanya kita beristiqamah. Kita istiqamah tuan-puan. Jangan kita bangga, Allah saya baca 1 juzuk hari ni, masuk share dalam status, alhamdulillah suara saya hari ni serak. Buat serak pula tu. Orang tanya, kenapa Abang Haji serak? Saya baca Quran. Oh, Masya Allah. Oh, Masya Allah, bagus. Oh, dua kumpulan. Oh, Masya Allah. Habis Ramadan, yang suara serak tu, dia orang pertama tanya pula kita, Imam, kenapa Imam suara serak? Saya ni Masya Allah baru balik open house ni. Lepas Ramadan. Habis Ramadan. Ni, jumpa bulan Ramadan, Tok Imam di awal Ramadan, 3, 4, 5 Ramadan, suara okey lagi macam saya. Suara okey lagi. Bila dia tengah-tengah hujung-hujung, suara dah habis dah. Serak, cakap macam tu. Jadi jumpa dengan Abang Haji ni,
Jumpa dekat pertengahan Ramadan. Assalamualaikum Abang Haji. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kenapa suara Abang Haji ni? Baca Quran. Masya Allah. Berapa kali dah nak khatam dah ni? Alhamdulillah dah. Juzuk 17 dah ni. Masya Allah. Gitu ha. Berapa grup semua? 3. Maknanya 3 kali khatam. Jumpa selepas raya. Hari yang ketiga ke hari yang kelima. Jumpa Abang Haji yang sama. Kita pula serak. Assalamualaikum Abang Haji. Waalaikumsalam Ustaz. Suara kuat. Masya Allah. Saya kata Abang Haji, sihat suara dah okey ke? Alhamdulillah Ustaz. Baru balik open house ni Ustaz. Oh kenyang Alhamdulillah. Kambing bakar rumah Datuk tu. Masya Allah. Memang luar biasa lah. Saja saya tanya. Abang Haji dah baca Quran tadarus juzuk berapa dah? Tak ada Ustaz. Baru 2 muka surat. Dah Syawal yang ke-15 Syawal ni. Tak ada bacanya Quran dah. Maknanya kita fokus pada bulan Ramadan. Ataupun dikatakan Ramadan ini memang diturunkan Al-Quran. Memang. Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran. Memang bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Tapi bukan untuk baca pada bulan Ramadan sahaja. Bahkan kita kena baca tiap-tiap waktu tuan. Macam mana bulan Ramadan, macam itulah kita baca dalam bulan-bulan lain. Bulan Ramadan inilah memberi sumbangan untuk kita istiqamah sehingga bulan Ramadan akan datang. Yang tu yang orang kata bila tadarus, ada Abang Haji ni lancar, ada Abang Haji ni pertengahan, ada Abang Haji ni langsung tak tahu huruf tah mana tajwid ke laut. 3 orang, 5 orang ni. Yang terror, aduh, mari giliran Pak Cik ni, aduh. Main seorang dia, ular sawur ke ular senduk ni. Duk merepek duk kita, padahal bukan makna ular tu ular senduk ke ular sawur. Itu maknanya mereka itu. Kalau terjemahan Abang Haji tadi, Masya Allah. Seronok. Saya cerita sikit tentang baca Quran tiap-tiap pagi. Macam mana kita buat istiqamah. Bagus sangat. Memberi keinsafan dan semoga kita semua dapat rahmat daripada Allah. Baguslah Masjid Pancur Jaya ni saya tengok. Bila tiap pagi baca Quran, terjemahan. Ya, Alhamdulillah. Masjid Negeri Selangor pun buat macam tu juga. Alhamdulillah. Baik tuan-puan. Bila kita baca Al-Quran, kurang istiqamah. Hanya bulan Ramadan sahaja. Lepas tu 11 bulan kita istirahat. Memang confirm kita tak lancar baca Quran tuan-puan. Walaupun hafiz pun, kalau hafiz 30 juzuk, anak tahfiz kita ke siapa ke, kalau ustaz yang hafiz, anak-anak yang hafizah tidak mengulang surah-surah Al-Quran, akan lupa. Al-Quran ghalibun. Apa ghalibun ni? Quran ini dia boleh mengalah sesiapa. Dia boleh tak kira imam ke terror macam mana pun. Kadang-kadang imam tu Fatihah pun lupa. Kadang-kadang dia mari gelap nak baca qul huwallahu ahad. Allahu ahad. Wallahu ahad. Tak cari kepala tu. Allahu samad tak tahu kat mana. Ada. Dia mari blur. Campur dengan kurang rehat, campur dengan kali pertama ditolak jadi imam. Kebetulan dia tak pernah jadi imam. Selalunya duduk kat belakang. Komplain je imam, tak sedap, panjang, baca panjang, pendek, tajwid ke laut. Kadang-kadang orang yang macam tu, dia kerja dia komplain. Tapi bila ditolak jadi imam, kebetulan pagi tu, dia orang kata, datang masjid awal, ada imam special nak datang pagi ni. Abang Haji tu tak pernah pakai jubah, menantu bagi jubah, kan? Pakai jubah, kopiah, semua serban macam saya ni. Kebetulan imam subuh tak datang, nak tolak siapa lagi? Tengok sebelah kiri pakai biasa. Ni pakai jubah ni macam ni. Rupanya menantu yang bagi hadiah tak pakai. Pakai jubah tu mangsa lah Abang Haji tu bagi tu. Ni siapa lagi? Jom Abang Haji jadi imam. Yang tu yang nak jadi isu sangkut tu. Pasal tak ada persiapan. Selama ni tak pernah pun kita nak ulang kaji, nak baca. Walaupun surah pendek, tuan-puan. Walaupun surah pendek dalam Al-Quran boleh salah.
Sebab tu kita kena istiqamah membaca Al-Quran, dan Allah Ta'ala suka orang yang istiqamah. Tuan Haji baca pendek tak apa, akak-akak baca pendek pun tak apa, makcik-makcik baca pendek pun tak apa, setengah muka satu solat, 5 waktu berapa dah, darab kira mari semua, insya-Allah 2 bulan boleh khatam Quran, insya-Allah. Yang tu yang saya nak cerita, Abang Haji tu yang ditolak jadi imam. Dia tak pernah, memang dia pergi haji dah, pakai kopiah, pakai jubah elok je, tapi dia tak pernah jadi imam. Ditolak jadi imam, selepas sembahyang, ni dalam solat dia baca qul ya ayyuhal kafirun, tak habis tuan. Nampak kuliah aja, tapi tak habis. Wala antum aabiduna ma a'bud, wala ana aabidun ma abadtum, wala antum aabiduna ma a'bud, wala ana aabidun ma abadtum, wala antum. Nampak sedih dah. Sedih itu bukan ayat. Sedih nak parking kat mana? Aku tak tahu yang mana satu. Wala ana abidun ma abattum, wala antum abidun ma a'bud, wala ana abidun ma abattum, wala antum abidun ma a'bud. Mana satu ni? Tak pernah mengulang. Tak pernah baca. Last sekali jemaah baris ketiga. Lakum dinukum, halakum dinukum waliyadi. Rupanya imam tu bukan dia sedih. Dia tak ingat nak parking kat mana. Ini bahaya tuan-puan. Maknanya simple sahaja. Quran ini dia boleh gelap mata bila masa. Tapi saya nak cerita satu benda, istiqamah membaca Al-Quran, istiqamah kita mengamalkan apa dalam Al-Quran, insya-Allah kita akan rasa lain macam. Seronok dalam macam tuan-puan. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman ini bila sebut nama Allah, hati mereka rasa macam tenang. Wa tatma'innu qulubuhum, rasa hati mereka rasa macam tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innu, sesungguhnya dengan zikrullah ini akan menenangkan jiwa kita. Apa di zikrullah tuan-puan? Solat 5 waktu, lagi baca Al-Quran, lagi zikrullah, lagi selawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi amalan-amalan, baca hadis ke, baca apa sahaja, Al-Quran Al-Karim. Sebut nama Allah, kesimpulannya dekat dengan Allah, Allah Ta'ala akan beri kepada kita ketenangan jiwa. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dalam Al-Quran Al-Karim sebut, siapa yang patah balik ataupun jauhkan diri dia daripada perintah Allah, tak nak solat, tak nak baca Quran, tak nak ikut majlis-majlis ilmu, tak nak berselawat, kerja dia membawang, mengata, tak boleh tengok orang senang, hasad dengki nombor 1. Dia rasa tak boleh tengok orang senang. Orang macam ni, harta dia macam-macam mana pun banyak, dia akan tak rasa keberkatan harta tu. Tetapi bila kita dekat dengan Al-Quran, dengan zikrullah, dengan ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, baca Al-Quran, solat di awal waktu berjamaah, zikrullah, selawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam, sifat hasad dengki dia tak ada. Hari ni kau punya jawatan, okeylah, ambillah giliran engkau hari ni. Besok pula kalau ada rezeki, aku pula gilir. Mengingat satu sama lain. Tidak ada hasad dengki. Tidak ada perintah atas muka bumi ini yang kekal abadi, tak ada. Ya, negara mana ke apa benda ke mesti. Sebab tu kita kena kembali kepada Allah, percaya tadbiran ini bukan milik kita, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan kita menguruskan sebuah syarikat. Kalau sebuah syarikat tu big boss dia, inilah Tuan Haji big boss sebuah syarikat. Takut Abang Haji itu akan menguruskan 100 tahun syarikat tersebut ataupun puluh-puluh tahun, tak ada. Pinjaman sahaja Allah Ta'ala bagi, so kita buat melaksanakan amanah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jangan ada unsur-unsur yang kita tak boleh puas dengan hati dengan bos kita ni. Sebab apa? Sebab kita ni tidak ada manusia yang perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Melainkan kita kembali kepada Allah, membaca Al-Quran, sebut nama Allah.
hati kita akan rasa cukup apa yang ada, fokus apa yang ada, insya-Allah negeri, rumah kita, masjid kita, di mana tempat Allah Ta'ala akan beri rahmat, Allah Ta'ala akan beri keberkatan, ketenangan, barakatin minas sama, keberkatan datang daripada langit. Subhanallah. Tadi saya datang tadi, minta maaf tuan, saya balik ke hotel sebentar, selepas qiyam, hujan lebat, Masya Allah, habis dekat flyover situ je, tak hujan dah. Rupanya kemungkinan barakah qiyamul lail kita, saya datang balik, hujan dia kata serik dah, tak, basah semua. Sebelah sana tak ada hujan. Rimis macam tu, rimis macam tu je. Rupanya kemungkinan keberkatan Allah Ta'ala bagi pada kita, hujan sekejap rahmat, Allah Ta'ala nak gugurkan dosa-dosa kita. Amin. Kita tak tahu. Ini kerja Allah Ta'ala. Kemungkinan berkat doa wali-wali yang doa, kemungkinan doa saya tak diterima, tapi doa tuan-tuan, doa ibu-ibu, ada wali-wali ke atas mana kita tak tahu. Sebab tu kita doa beramai-ramai, semoga Allah Ta'ala makbul doa kita. Tuan pun rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada bulan Syaban ini, memperbanyakkan buat kebajikan, mengurangkan bebanan-bebanan jiran tetangga, mengurangkan bebanan-bebanan saudara mara kita, sepupu kita, abang kita, kakak kita yang kurang cukup gajinya, mengurangkan bebanan mereka ni sedekah. Mana nombor akaun kejap, abang Long nak back in kiki ni, ada lah sikit rezeki tu. Ni ambil RM2,000, belilah tempah baju raya ataupun nak beli apa sahaja untuk belanja. Allahu Akbar. Inilah sifat kemuliaan seorang abang kepada adik-adik ataupun seorang jiran kepada jiran-jiran lain. Sebab apa? Kalau orang Arab, pengalaman saya, kalau di Mekah tuan-puan, saya sebab saya lahir di Mekah, membesar di Mekah. Dulu software bahasa Arab, sekarang ni software half dah. Maknanya boleh cakap Melayu dengan insya-Allah lah tuan faham Faham? Kalau tak faham, saya nak cari penterjemah pula. Saya cakap Arab, so abang Haji terjemah pula. Dan sesungguhnya Ustaz Karim cerita sampai pukul 9 pun tak habis lagi kita. Tak bercerita, rupanya 3 baris saja. Jadi tuan berahmati Allah. Orang Arab sebelum Ramadan, tak masuk Ramadan lagi tahu. Sebelum Ramadan, dia menziarahi rumah-rumah jiran-jiran yang amat memerlukan. Dia mengurangkan bebanan-bebanan. Dia pergi ke kedai roncit, ditanya uncle tu, uncle, ada yang ibu tunggal tak? Ada anak-anak yatim yang terhutang dengan uncle tak? Berapa semua? I nak settle. Tak payah sebut nama I nak settle berapa? Adalah sikit lah ini semua. Makcik tu ada 300, makcik ni 800, makcik ni belum selesai. Belum. Ada rekod semua. Ada ini anak-anak yatim semua. Okey, saya clearkan semua. Ini perangai orang Arab. Cuba kita tanamkan benda-benda macam ni. InsyaAllah. Saya tengok orang Pancur Jaya ni sangat relax tau. Ya, saya tak tahu kat luar macam mana. Harap akhlak yang dalam masjid ni diamalkan di luar. Saya tak ada tengok bising-bising, tak ada. Tak bercakap, bukan sombong. Kemungkinan budaya orang sini ni macam ni. Sebab tu Allah Ta'ala bagi makmur masjid ini. Ikhlas dia cakap. Saya datang kali yang ketiga, kali berapa. Diam. Sebelum PKP lagi. Diam. Macam orang tak ada. Diam je. Saya kata betul lah. Tu saya suka dengan masjid ni. Speaker sedap. Sejuk. Orang dia pun Alhamdulillah, abang-abang yang sambut saya luar biasa. Pergi mengetir dekat Haji Mansur. Malam tadi saya mengetir. Minta maaf cakap terang. Saya nak sambut birthday Ustaz boleh ke? Kita pergi mengetir dekat Haji Mansur. Saya kalau datang sini boleh kata wajib. Wajib Bukan sunat. Wajib kena minum Haji Mansur. Saya tak tahulah. Dia punya kesedapan dia. Kopi walik. Burung walik. Betul tak? Tak ada tempat lain. Saya pergi mana-mana. Saya patah balik pada Johor. Singgah kejap masuk. Minum kopi dekat highway tu. Minum. Saya respect kopi orang sini. Tu bawa kopi. Tak kira masakan lagi, subhanallah. Jadi terima kasih kepada semua. Tuan berrahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkas dia. Bulan Syaban ini intro buat kebajikan, baca Quran, start pada sekarang. Jangan tunggu Ramadan. Ya, jiran tetangga nampak yang berkurangan gaji, tak ada gaji dia, nampak kereta dia ada kereta. Anak dia ada semua. Kerja ada. Tapi ada kalangan masyarakat kita, dia tak meminta tau. Diam. Orang Arab cukup suka dengan masyarakat kita. Dia kata Malaysia, Masya Allah, cool. Slow. Orang kata
Tak ada. Tak ada. Dia tak main kata, kenapa tak ada? Kenapa? Kalau cuba tanya Arab, orang Arab, saya tahu perangai Arab ni, ataupun Afrika, ataupun Uzbekistan, orang jenis-jenis semua ni, kasar dia orang, gurau getuk kepala, gurau tibuk belakang, gurbum. Melayu tak ada gurau macam tu. Saya tahu sebab saya Melayu. Jadi saya ni dua software. Bila duduk dengan Arab, gerbong, cakap, yang warna macam bergaduh. Bukan bergaduh pun, bercerita saja. Tapi bila jadi Melayu, apa khabar bang? Sihat bang ya? Alhamdulillah. Arab, kaif halak? Taib, Masya Allah. Kita dengar bergaduh ke ni? Rupanya tanya khabar je pun. Mana buku kau? Buku aku dah ada tu. Rupanya bercerita sahaja. Subhanallah. Ini nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita. Rahmat pada negara kita yang ada bangsa yang lemah lembut macam ni. Okey. Tapi jangan lembut sangat tuan. Lembut sangat sampai tak baca Quran, tak nak selawat, tak nak buat kebaikan, tak boleh. So, pengalaman saya, cuba mengurangkan bebanan-bebanan jiran-jiran tetangga yang tak meminta. Yang meminta dekat traffic light, yang minta kata memang. Yang tu dia minta gaji tetap tak ada. Tapi kalau pergi rumah dia, penuh dengan beras, penuh dengan minyak, penuh dengan apa lagi? Gula, penuh dengan macam-macam orang bagi kat rumah. Ni orang yang meminta ni, dia banyak barang, dia punya stok dia banyak kat rumah tau. Kadang-kadang dia tukar dengan beras tu dengan rokok. Dia tukar. Kadang-kadang kita rasa macam, aku nak bagi tak nak bagi ni. Kalau aku bagi beras ni, dia bagi transfer je. Beras lah RM50. Lepas tu dia pergi jual RM30. Ada orang jenis beli beras yang daripada abang-abang ni. Ada juga macam tu. Tuhan berahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada daripada kalangan keluarga yang tak meminta. Yang tak ketuk pintu rumah kita. Duk sengap-sengap. Cuba mengurangkan bebanan-bebanan mereka. Ambil nombor akaun mereka, transfer dengan tanpa pengetahuan mereka. Ini amalan orang-orang Arab buat. Dan ini sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam mengurangkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak akan beriman seseorang itu melainkan dia cinta pada sahabat, kepada diri, kepada jiran, tetangga, kepada sesiapa lebih pada diri dia sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia mengorbankan diri dia. Tak apa, saya tak makan tak apa. Asal abang kakak dah makan ke? Dah. Ini sikap orang Arab yang saya tahu. Tak masuk Ramadan tuan. Masuk Ramadan lagilah dia tabur duit tuan puan. Ni dia datang rumah saya atas bukit. Saya cerita ni. Saya kecil lagi saya ingat. Datang pak cik tu dengan bodyguard dia. Bodyguard ni bawa pikul gundi ni. Gundi duit, bukan gundi benda lain. Duit ni. Assalamualaikum Arab. Waalaikumsalam. Ini berapa orang semua? Kita pula 3 orang tua. Salasa ajuz, saya kata orang tua, salasa 3, walad wahid, saya seorang. Saya cerita. Dia bagi 500. Bukan kita minta pun. Kita tak minta. Faham tuan-puan? Bukan yang kita balik pada Masjid Haram tu lain cerita. Allah Arya Haji Malaysia bagus. Dia cerita, dia bodek nampak Malaysia bagus, Afrika tak bagus. Pasal dia nak sama kita ni. Bila itu lain cerita. Yang ni yang bulan Ramadan yang kita keluar pada Masjidil Haram, yang bagi tanpa kita minta. Dia nampak kita jemaah haji macam biasa pun. Kalau jutawan Arab, dia tak pilih siapa dia. Nampak kita dia selok. Bukan selok nak menyuri, nak ambil duit apa benda. Dia selok, dia bubuh duit 500 tuan. Pawira-pawira ada cuci Masjid Haram. Saya cerita tuan-tuan. Oh Masya Allah. Tak buat apa pun. Cuci macam tu je. Datang orang kaya. Bubuh dalam selok, tangan dalam poket. Bukan dia curi. Selok tengok, buka tengok. Masya Allah RM50. Masya Allah 100 pun ada. Kebajikan tu bulan Ramadan, subhanallah. Ini orang Arab. Kita tanamkan sifat pengorbanan, sedekah, zakat di sebelum Ramadan, sedekah pada orang mengurangkan bebanan. Ini saya nak kita amalkan insya-Allah. Tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu berapa bagi. Makmurkan masjid, nampak tabung masjid, tangan kanan keluar tak tahu berapa dia bagi. Jangan tawakal pada Allah. Tabung masjid, sejadangkan satu cadangan tuan-puan. Kalau tuan-puan boleh buat satu idea, buat satu tabung atas nama masjid, letak dekat rumah. Tabung subuh. Anak nak keluar pagi, bubuhlah shilling 20 sen ke apa, tabung subuh namanya.
Ayah nak bubuh 50 ringgit, bubuh. Sampai cukup hold dia 2 bulan, rasa macam dah berat, bagi ke AJK masjid, tolong buka semua ni, ambil lah ini masjid untuk masjid punya. Tabung subuh kami sekeluarga, ambil lah berapa saya tak tahu. Tapi bapak jangan korek pula. Tabung yang kualiti lah. Pihak masjid pun kena amanah juga, seperti tabung biasa lah. Serahkan pada orang yang bertanggungjawab, bendahari masjid. Ini tabung kami. Saya bawa cadang, minta maaf tuan, saya bawa cadang. Bawa dapat idea, kawan saya cerita, saya kata betul juga. Cuba buat macam tu. Kumpul sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nama dia ajar anak kita menyumbang. Panggil tabung subuh. Dia bubuh lah berapa ini nak bubuh. Ambil duit kita tak apa. Nak, ni Abang Long. Okey, bubuh kat tabung tu, tabung subuh kita. Nak keluar sekolah pagi-pagi, tabung kat pintu dah bubuh. Satu perkara yang ajar anak kita menyumbang. Bubuh sikit, jangan bubuh banyak sangat. Bubuh ajar-ajar dia, bagi istiqamah. Jangan beria. Abah bubuh ni, tengok ni. Bukan ni. 400 ni. Esok berhenti sebulan. Tak boleh macam tu. Kita kena istiqamah sikit, ajar. Itu orang Arab tuan-puan. Lepas tu, pada bulan Ramadan, mereka tak ada nama sembang lebih tuan-puan. Duduk hal masing-masing. Kita kemungkinan tak ada yang sandar. Orang Arab ni kalau nak pergi Masjidil Haram tuan-puan, dia tak tinggal 3 perkara. Pertama, tempat sandar dia. Orang Arab kan suka letak kursi. Sekarang ni dia ada kursi yang jenis boleh lipat, senang bawa. Ataupun dia ada jenis yang boleh sandar. Dia bawa yang sandar tu, dia duduk iktikaf ni, sandar macam sofa, duduk kat rumah baca. Orang Arab dia hujung kaki biasa tuan. Dia relax. Kadang-kadang kita rasa macam, ya Syekh, Kaabah. Abang Haji, Kaabah tu, unjuk kaki ke Kaabah tu kenapa? Tak ada apa je. Lah, Syekh, ihtiram. Ihtiram. Okey, dia okey. Tapi amalan dia orang ni, Masya Allah, baca Quran. Depan dia, yang kedua, dia ada kahwah dia. Bawa jak kahwah Arab kan. Lepas tu kurma. Haji. Kahwah. Kita boleh tak faham orang Arab. Alu, kecilnya punya cawang dia kan. Dah lah kecil, baik pula tu, tak bergula. Kedekut gila Arab ni. Rupanya budaya macam tu sebab nak makan dengan kurma. Ni nak makan dengan kurma manis. Jadi kena, ni pahit dengan ni baru dia yang cun. Ngam. Ni kita ni semua nak gula, nak manis semua, tak boleh. Itu budaya orang Arab. Saya rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Pada bulan Rajab, Syaban dan Ramadan, kita teruskan amal ibadah kita. Saya tak nak panjang lebar. Jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan amal salih. Jangan tinggalkan buat benda-benda kebajikan kepada masyarakat. Mengurangkan bebanan jiran tetangga. Rajin-rajin membaca Al-Quran. Tak pandai, ada tok imam kita, ada anak-anak tahfiz kita. Merendahkan diri kita. Jangan jadi seorang hamba yang ego. Masalah ni. Kalau kita jadi orang yang ego, pakcik mana boleh nak rendah diri. Ya, amu ni dulu ni duk main pasir depan aku je. Memang dulu. Sekarang ni anak pakcik tu dah hafiz dah. Jadi Abang Haji kalau kurang abata, kurang ikra, apa salahnya kalau Abang Haji tandah ilmu? Kerana ilmu ini dia tak ada batasan dia. Aku dah pencen. Lepas tu tak perlu lah. Dah cukup dah tu. Amalan? Dah cukup. Dia dah pencen. Asal dah cukup. Dia baca Quran. Baca Quran pun bukan nak masuk Taranum pun. Dia buat alasan. Nak masuk syurga tak? Nak. Abang Haji confirm ke dengan amal ibadah? Abang Haji masa kerja dulu sampai pencen ni, adakah amal kita penuh? Saya rasa diri saya pun tak. Betul tak? Jadi kita kena amalkan. Jangan tunggu pencen. Kalau ada setengah orang ditangguh-tangguh nak baca Quran, nanti pencen lah. Bila panggil pencen, dia kata apa? Ustaz, kerah lidah Ustaz. Tak boleh baca, semput. Gigi palsu lah. Dia alasan macam-macam alasan. Semput, gigi palsu, batuk, selsema, macam-macam lah. Tapi bila duduk kedai kopi, mengumpat, membawang, tak pernah kata aku ni nak cakap hal masjid tak boleh lah. Nak cakap hal pakcik tu tak boleh. Kenapa? Aku semput. Gigi palsu tak boleh cakap. Bagus juga kalau amalkan macam tu. Dok, yang bagi tajuk pendek je. Kau kenal ke Abang Haji tu? Kenal? Abang Haji tu, kalau semayang tempat dia sah pertama, kalau kita duduk tepi dia, kalau semayang tempat dia, dia marah, sujud pun dia siku kita, dia buka sayap dia. Lepas salam, lepas semayang, lepas doa kita nak salam pun, dia tak nak salam, dia kata, kau ni ambil tempat aku dan sebagainya. Padahal masjid ni rumah Allah, tak ada siapa punya. Dia marah kat kita. Betul tak? Saya tu berahmatillah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita jadi orang yang ego. Kita bertolak ansur dalam hidup kita. InsyaAllah saya amalkan. Bertolak ansur
dan kita sentiasa baik sangka dengan jiran, tetangga, sahabat, isteri, suami. Jangan jadi orang yang ego, jangan jadi orang yang sentiasa beremosi, bawa kereta, drive, balik keluar pada masjid, akhlak biar jadi akhlak masjid. Ni Masya Allah dalam masjid kopiah bukan main, serban bukan main. Keluar je dekat keluar tu, orang potong, tangan air dah. Masya Allah bunyi tadi, Astagfirullahaladzim, zikir bukan main, nangis lagi. Air mata naik balik, nak marah dah ni. Ni keluar ni. So amalkan akhlak di masjid. Dan inna salata wa inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah salat ini akan mencegah kita daripada benda-benda yang buat fahsya dan munkar, benda-benda yang keji dan sebagainya. Itu sahaja pada pagi ini. Saya tak nak cerita lebih. Bateri dah low ni oleh kerana tidur 2 jam. Malam tadi kena kopi, tak boleh tidur tuan. Pukul 1 saya tidur, pukul 3 mata saya macam ni, spotlight tong 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 tong, tak boleh tidur. Rupanya kena kopi tu. Masya Allah, power betul. Tak apa, bangun ambil air semayang. Saya siap sedia janji dengan abang untuk ambil saya. Pukul 3.45 saya turun bawah. Alhamdulillah pukul 4 sharp kita start qiyamul lail. Rupanya kopi ni bahaya tuan. Bukan bahaya, nak tidur tak boleh. Kalau tidur bangun untuk qiyamul lail tak apa. Kalau duk klik apa main handphone, janganlah. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun, jaga kesihatan baik-baik tuan-puan, jaga SOP. Saya respect masjid ini masya-Allah dengan SOP dia, dengan semua jagaan bagus. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara tuan-puan. Baru ni saya diuji dengan COVID-19. Alhamdulillah seminggu sahaja simptom dia, dengan izin Allah kembali balik semula, tambah sihat sekarang ni tuan. Dah makin berat sekarang ni. Tapi alhamdulillah nafas saya masih okey lagi, tak semput tak apa. Ada orang saya balik mula-mula tu takut nak jumpa saya ni. Saya jogging kat kawasan rumah saya, masuk habis lari ke rumah ni takut. Lepas tu dia orang pula mari salam dengan saya, ustaz. Dengan cerita doktor kata, kalau orang dah kena COVID, dia tak kena dah. Salam peluk. Saya kata jangan salam dengan saya. Kenapa? Ikut SOP lah, jangan. Dulu takut sangat. Dia kata saya tahu, doktor kata kalau orang dah kena COVID dia tak jangkit orang lain dah. Pula dah ikut SOP Walaupun dah kena ke walaupun apa, masih Allah Taala beri peluang untuk kita bertemu lagi. Sekiranya kalau ajal kita setakat tu lah. Saya pun kena baru ni dekat-dekat dengan bulan 3. Saya kata, rupanya orang kata kalau mati ni dekat dengan hari lahir kita tau. Saya kata, ya Allah, aku ni rasa dah nak habis dah ni, hujung-hujung dah ni. Rupanya hari ni birthday saya bersama dengan tuan-puan. So jangan. Ada orang kata Ustaz Hanafiah kan, Ustaz Hanafiah. Ustaz Hanafiah, doktor kata kamu ni akan sementara sahaja. Sampai sekarang ni dah 5 tahun, 6 tahun masih. Ajal bukan tangan doktor, ajal bukan tangan kita. Itu kerja Allah Ta'ala. Tuan-puan. So gunakan tenaga kita ni demi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doa, ya Allah beri kekuatan. Lama tak qiyamul lail tuan. Ya Allah beri kekuatan untuk saya berqiyamul lail hari birthday saya di Pancor Jaya. Ya Allah berilah kepada saya kejayaan dengan jayanya punya keluarga Pancor ni, maka bagilah kejayaan kepada saya. Alhamdulillah semua lancar dengan baik. Sapu semua. Azan pun dia, imam pun dia, kuliah pun dia. Mana ada penceramah macam tu? Saya kata tak apa, saya tak kisah. Beri kesihatan pada saya, ya Allah. Suara saya jangan serak sudah. Kena kopi dah. Saya kata jangan kopi ni buat saya ni tak keluar suara sudah. Alhamdulillah lagi tambah power. Spotlight macam ni. Walaupun qiyamul lail tutup lampu gelap, tapi saya dapat menerang Quran depan saya. Subhanallah. Kopi Quran tak buka pun. Nak cerita kata, inilah nikmat atas muka bumi ini tuan-puan. So ambillah nikmat, gunalah nikmat mata membaca Al-Quran, dengar pendengaran Al-Quran, cakap benda yang baik-baik. Hati jangan ada dendam, hati jangan ada hasad dengki. Rezeki orang ni kita redha dengan dia. Rezeki kita hari ni cukup haul kita. Assalamualaikum. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada sudah syaitan. Allah mubarik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Selamat menyambut bulan Ramadan al-Mubarak. Panjang umur. Kalau ada rezeki tarawih bulan Ramadan tahun ni, kalau ada rezeki kita jumpa lagi insya-Allah. Ya, kalau rasa rindu nak pergi Shah Alam, buatlah surat polis ke apa ke, nak pergi solat dekat masjid di Shah Alam, sila datang tuan-puan, bagi tahu saya awal-awal kita belanja makan nasi Arab kambing. Okey tak? Sebut nasi kambing tu tak apa dah. Okey, terima kasih semua yang baik daripada Allah yang akan bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.